Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syahrizam Awang dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 5 April 2022. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor mengarahkan pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia agar meneruskan pembinaan Kompleks Imigresen, Kastam Kuarantin dan Keselamatan CIQS di Serudong Kelabakan dan Bantul, Pagalongan. Katanya sedia yang merupakan pihak berkuasa negeri bagi pembangunan bandar sempadan perlu meneruskan projek itu kerana ia merupakan antara projek pembangunan utama untuk Sabah. Datuk Haji Ji yang juga pengurusi sedia berkata, kos pembangunan CIQS Kelabakan dianggarkan sebanyak 815 juta ringgit dan daripada jumlah itu, 600 juta ringgit adalah untuk pembinaan jalan sepanjang 39 km, manakala 215 juta ringgit untuk pusat CIQS. Bagi projek pembangunan CIQS di Pagalongan, termasuk pembinaan jalan raya akan menelan belanja sebanyak 509.4 juta ringgit. Beliau berkata demikian menerusi kenyataan media selepas mempengerusi mesyuarat lembaga pengarah sedia di Menara Kinabalu di Kota Kinabalu. Pada 23 Mac lepas, Menteri Kerujaraya Datuk Seri Fadila Yusof ketika menjawab secara bertulis soalan Ahli Parlimen Kelabakan, Mamun Sulaiman di Parlimen, dilaporkan berkata bahawa pembinaan CIQ Kelabakan ditangguhkan berikutan tiada peruntukan diberikan Kementerian Kewangan. Beralih kepada perkembangan semasa COVID-19, Sabah meneruskan tren penurunan dengan angka jangkitan baharu 140 kes malam, penyusutan sebanyak 27 kes berbanding hari sebelumnya. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, jangkitan sporadik kembali meningkat kepada 55% berbanding 43% sebelum ini. Ini bermakna risiko jangkitan juga akan bertambah tinggi, khususnya di tempat yang sesak. Oleh itu, orang ramai dinasihati berhati-hati di tempat awam seperti Bazar Ramadan dan pusat beli belah selain sentiasa patuh SOP. Sebelum ke berita seterusnya, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah. Pasukan Unit Inspektorat Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu akan melakukan pemantauan tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP di semua lokasi Bazar Ramadan sekitar Ibu Negeri hingga 22 April ini. Ia bagi mengelak penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan peniaga dan pengunjung di bazar tersebut. Setiap hari kami akan melakukan pemantauan ini bagi memastikan orang ramai dapat adapt cara untuk membiasakan diri mereka dengan mengamalkan norma baru. Dan kami juga menggalakkan peniaga-peniaga untuk menyediakan kaedah pembayaran secara cashless, seperti BOOS ataupun e-wallet, Touch 'n Go e-wallet dan sebagainya. Pegawai Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu Dr. Suhaila Osman ditemui RTM semasa operasi penguatkuasaan SOP di Bazar Ramadan Lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Menurut Dr. Suhaila, hasil tinjauan mendapati tahap pematuhan SOP di bazar ini memuaskan. Sini SOP ada, setiap lot ada mes sejahtera. Sarung tangan, mask, ada mask. Kalau pelanggan sini ada sanitizer dorang. Macam kami ada mes sejahtera, mesti sebelum dorang beli mesti ada mes sejahtera lah. Penglibatan semua kena tinjau dengan baiklah semua, jadi kita tidak perlu risaulah. Semoga semua orang pun walaupun kena tinjau, kena ikut SOP jugalah untuk jaga SOP kita untuk mengelakkan pandemik lagi berlaku lah. Seramai 38 anggota pasukan Unit Inspektorat Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu menyertai operasi ini. Umat Islam di negeri ini yang ingin menderma darah ketika bulan Ramadan masih boleh melakukannya mengikut beberapa garis panduan. Antara garis panduan itu adalah makan secukupnya ketika sahur, rehat secukupnya dan tidur melebihi 5 jam, menderma awal sebelum pukul 9 pagi serta sehat tubuh badan.
Pengerusi Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Beaufort, Wong alias Rozan Wong Semi berkata demikian ketika program derma darah ambang Ramadan anjuran Pawai Beaufort di Rumah Rehat Kerajaan Pekan Beaufort. Wong turut mengajak orang ramai untuk terus menderma darah sepanjang bulan Ramadan bagi memastikan stok bekalan darah di hospital mencukupi. Sejak beroperasi pada tahun 2016, Pawai Beaufort, sebuah pertubuhan badan bukan kerajaan di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat, adalah tempat bagi warga emas menjalankan aktiviti harian dalam komuniti. Tindakan seorang wanita berbelanja menggunakan kad ATM yang ditemuinya membawa padah apabila dia ditahan polis dalam kejadian yang berlaku di Keningau pada Ahad. Wanita berusia 33 tahun itu ditahan selepas didapati membelanjakan sejumlah RM1,365 daripada akaun pemilik kad terbabit di beberapa pasaraya dan stesen minyak di daerah berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Keningau DSP Nur Rafida Kasim, mangsa membuat laporan kehilangan kad ATM Bank CIMB miliknya yang dipercayai tercicir ketika berada di Keningau. Hasil semakan melalui aplikasi CIMB Clicks mendapati wang di dalam akaun terbabit berkurangan dan terdapat beberapa transaksi pembelian dibuat secara PWF. Bertindak atas maklumat risikan, sepasukan pegawai dan anggota bahagian siasatan jenayah komersil berjaya menahan seorang wanita tempatan. Kes disiasat mengikut Seksyen 4-1 Akta Jenayah Komputer 1997. Susulan insiden itu, DSP Nur Rafida menasihatkan orang ramai yang kehilangan kad ATM segera melaporkannya bagi mengelak disalahgunakan pihak tidak bertanggungjawab. Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menjalin kerjasama pintar dengan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK mencari pendekatan terbaik mengatasi permasalahan dadah dalam kalangan pelajar sekolah di negeri ini. Pengarahnya, Datuk Dr. Mistrin Radin berkata, masalah kemerosotan disiplin kini menjadi cabaran utama dalam dunia pendidikan sekaligus memerlukan kerjasama semua pihak untuk mengatasinya. Menurut Datuk Dr. Misturin, pelajar yang bermasalah disiplin di sekolah biasanya akan menghadapi prestasi rendah dalam bidang akademik. Oleh itu, masalah penagihan dadah mestilah ditangani secara bersepadu, melibatkan semua lapisan masyarakat, berikutan kesan penyalahgunaan dadah boleh mengundang kepada masalah jenayah. Beliau berucap merasmikan seminar Great Teacher Organisation GTO di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Ketua Penolong Pengarah Kanan Unit Hal Ehwal Murid Awang Deramat Awang Matiasin. Turut hadir Dekan Fakulti Pengajian Islam Universiti Malaysia Sabah UMS, Prof. Dr. Muhammad Dahlan A. Malik dan Penolong Pengarah Pencegahan AADK Negeri Sabah, Dayang Siti Rohani Sedan. Golongan belia disaran menyertai pasukan Jabatan Sukarelawan Rela bagi membolehkan tindakan awal diambil sekiranya berlaku bencana di kawasan mereka. Ini kerana peranan anggota rela sama seperti pasukan keselamatan lain yang menjaga keselamatan masyarakat sekaligus mengelak berlakunya kes jenayah. Pesuruh Jaya Rela Kehormat Tan Sri Liu Yun Fah ditemui RTM selepas meninjau kawasan kebakaran di Kampung Kurnia Jaya Batu Empat, Tawau. Saya akan juga harap pegawai saya untuk bersama-sama dengan orang kampung maupun saya akan minta juga mantan pegawai di Askawatania, saya akan minta mereka bekerjasama dengan Lela dan sebagainya untuk pastikan bantu orang kampung gotong royong membersihkan kampung ini dulu sementara. Menurut Tan Sri Liu, insiden kebakaran yang berlaku di Kampung Terbabit pada 17 Mac lalu seharusnya dijadikan iktibar. Dalam majlis ini, beliau turut menyampaikan 400 bantuan bakul makanan, keperluan harian dan kelengkapan ibadah kepada keluarga terjejas kebakaran. Jabatan Penyiaran RTM dan media lain di Sabah perlu memantapkan siaran dan kandungan program sesuai dengan perkembangan semasa. Ketua Program Komunikasi Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Malaysia Sabah UMS, Profesor Madya Dr. Lee Kok Tiong berkata, ini kerana media khususnya RTM berperanan penting membantu kerajaan menyampaikan berita yang sahih secara tidak langsung membantu usaha pembangunan negeri ini. RTM ni dia mempunyai peranan sendiri, tanggungjawab sendiri terutamanya dari segi tanggungjawab sosial itu, dan kita sedia tahu, sedia maklum bahawa RTM ni selama ni dia dari segi news reporting untuk pelaporan berita memang ada sahih dan kredibel. RTM bagi saya mempunyai peranan dan tanggungjawab untuk kekal terus menyediakan
menyajikan maklumat yang sahih dan kredibel kepada masyarakat. Sementara itu, bekas penyiar RTM Francis Fahir berkata, setelah berkhidmat selama 41 tahun, tenaga kerja di RTM perlu ditingkatkan bagi memastikan RTM mampu bersaing seiring kemajuan teknologi dan kepantasan media sosial masa kini. Untuk kita kekal relevan, tenaga kerja harus melipat gandakan usaha lagi, sebab penyiaran ini dia bukan statik, dia sentiasa berkembang. Jadi harus dilipat gandakan usaha untuk meningkatkan lagi terutama sekali konten rancangan-rancangan RTM supaya orang akan terus menonton dan terus unggul. Sekarang ini pun bila kita lihat berada dalam landasan yang betul. Mereka berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Persatuan Penerbit Filem dan Televisyen Sabah, Profit, menyambut baik saranan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Noor agar RTM memperbanyak program berkaitan Sabah. Presidennya Nur Sahar Ahmad berkata saranan itu amat bertepatan kerana Sabah sememangnya kaya dengan pelbagai khazanah unik milik pelbagai etnik yang belum didokumentasikan. Nur Sahar yakin dengan adanya peluang atau tawaran daripada RTM, sudah tentu lebih banyak program dapat dihasilkan sekaligus menambah baik terbitan sebelum ini. Dalam pada itu, Nur Sahar mencadangkan agar Kementerian Komunikasi dan Multimedia KEKOM membuka tender pembekalan kandungan yang khusus hanya untuk penerbit di Sabah. Sementara itu, Persatuan Penggiat Perfilman Sabah, Datuk Dedi M. Borhan berkata, usaha menampilkan karya penggiat seni di Sabah dalam stesen RTM, khususnya di saluran TV OK, sudah dilakukan. Namun, hasil usaha tersebut akan berubah setiap kali menteri yang bertanggungjawab terhadap industri itu berubah. Ketika ini, Sabah mempunyai ramai pembekal kandungan filem yang mampu menghasilkan karya berkualiti sesuai untuk siaran stesen televisyen milik RTM. Penyertaan untuk Anugerah Media Kinabalu KPA 2022 kini dibuka kepada wartawan, jurugambar dan penerbit dari media cetak, elektronik dan dalam talian di Sabah serta wilayah Persekutuan Labuan bermula 2 April. Ia merangkumi penyertaan liputan berita bagi tahun 2021 dan tarikh tutup penyertaan pada 6 Mei depan. Menurut kenyataan Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA, Datuk Muguntan Vanar, semua penyertaan hendaklah dihantar secara dalam talian menerusi pautan yang disediakan pihak Malaysian Press Institute MPI. Syarat dan peraturan KPA 2022 boleh diperoleh daripada jawatankuasa SJA dalam tempoh penyertaan. Baik, sekian berita pagi Sabah kali ini. Teruskan bersama berita RTM untuk maklumat sahih. Saya Muhammad Syahrizam Awang. Salam hormat.